Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel, ditulis oleh Norman Rezwan. BN hantar terus PAS Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang. Wow, macam main bola pula kan. Bila kalah masuk gua, bila kalah dia masuk gua karena troll. Ini kali ini bukan saja bola sepak, bahkan pilihan raya pun boleh dihantar masuk gua. Kali ini giliran Barisan Nasional hantar PAS Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang. Dalam perjalanan ke Nenggiri sehari sebelum mengundi, saya hubungi pakar penganalisis dan strategi UMNO. Kata saya, nak belajar dengan UMNO bagaimana nak tackle pengundi muda. Dia ketawa sahaja dan memaklumkan kepada saya, BN lead 4 mata, iaitu sehari sebelum tarik mengundi. Kemenangan ini dianggap luar biasa kerana sebelum ini dalam siri PRK kesemua penyandang memenangi semula atau dalam maksud lain mempertahankan kerusi. Kali ini PAS tewas dan kesemua dakwaan penganalisis politik tidak boleh digunakan pakai di Nenggiri termasuk saya sendiri. Ia benar-benar membuatkan kita hairan bagaimana undi Melayu berpihak kepada Barisan Nasional BN. Saya tidak menyebut PH kerana undi PH biasanya akan solid kepada kerajaan perpaduan. Ini kerana undi UMNO khasnya yang berlaku undi sabotaj dari ahli mereka sendiri. Jadi, semua andaian sebelum ini oleh penganalisis politik tersasar. Pertama, kawasan majoriti Melayu akan dikuasai PAS. Kedua, kawasan luar bandar akan dikuasai PAS. Ketiga, negeri Kelantan totok PAS. Penyandang pasti menang. Orang Melayu menolak Anwar dan Zahid. Di sel Melayu, topik kerajaan perpaduan. Semua ini tidak berlaku di Nenggiri. UMNO sudah bangkit, itu persoalan yang besar. Kemenangan di Nenggiri mempunyai indikator yang sangat besar kepada UMNO sendiri. Parti ini sudah bangkit dan mahu tidak mahu, saya kena ucapkan tahniahlah kepada Dr. Akmal kerana kejayaannya menarik anak-anak muda Nenggiri menyokong kerajaan perpaduan. Hanya dalam tempoh setahun undi BN meningkat 3,384 undi, manakala PAS kehilangan hampir 700 undi. Maksudnya pengundi UMNO yang dulu mengundi PAS kerana termakan hasutan persepsi telah kembali ke pangkal jalan. Ada 2 PDM. Satu hanya seorang sahaja yang pilih surga dan satu lagi PDM hanya 5 orang saja pilih surga, yang lain semua neraka jika mengikut tafsiran orang PAS. Saya bukan mahu mengambil kredit, tetapi dalam hati kecil berkata, formula yang pernah saya sebut 2023, mesyuarat media dan rakan-rakan parti saya sewaktu PRN dahulu, jangan fokus kepada ceramah-ceramah tetapi lebih kepada personal touch, tapi ada suara sumbang menafikan, malas nak gaduh dalam mesyuarat. Siapalah saya untuk parti mendengar pandangan saya. Tapi UMNO menggunakan formula ini semula menurut pakar strategi parti itu 2 minggu sebelum pilihan raya ketika saya hadir mesyuarat di pejabat UMNO. Alasan saya ketika itu ialah siri ceramah-ceramah mega atau kelompok era sekarang ialah 80% dihadiri oleh orang luar atau ahli parti dan bukan pengundi kawasan. Pengundi atau orang kampung dah tak minat datang ceramah. Jika ada 30 orang hadir ceramah, kelompok hanya 6 hingga 7 orang pengundi kawasan, yang lain semua orang luar yang turun berkempen, dan jika 500 hanya 100 pengundi sahaja. PAS sebenarnya tertipu di Nenggiri. PAS juga tertipu di Nenggiri. Kononnya yang hadir itu ramai, tanda sokongan. Tetapi rupanya penyokong atau ahli mereka dari luar. Ia tidak berkesan dan ceramah kelompok era sekarang adalah lebih style group study macam di IPT. Dalam skala yang kecil 10 orang hadir, jumlah jauh lebih penting jika ke-10 orang itu
Pengundi bukan pengampu politik. Ia lebih berkesan selain ziarah rumah ke rumah bercakap dari hati ke hati dengan pengundi. Yang lain banyak gunakan media sosial, cuma cara kita sekarang ini salah. Saya tidak boleh memperincikan strategi di sini, tetapi apa yang saya katakan pendekatan itu salah. Proposal mengenainya hampir 90% siap, hanya tunggu masa pimpinan sudi mendengarnya. Personal touch rumah ke rumah, berborak di warung cara yang santai, ziarah orang-orang sakit dan hadir ke majlis kenduri dan sebagainya, itu ramuan paling mujarab untuk kempen di luar bandar terutamanya. Bila pengundi dapat luahkan permasalahan setempat, mereka akan rasa lebih dihargai. Berbalik kepada kemenangan di Nenggiri, ada ramai yang kata antara faktor kekalahan di sana kerana lebay LV, Ustadz LV yang baru saja menjadi mualaf PAS. Hadir dengan jaket berbelas ribu dan topi harga lebih kurang 3.000, masuk kampung orang gah dengan cara kayangannya, barangkali penyumbang kara faktor kebencian orang Melayu. PAS jangan percaya mualaf, mereka hanya menyertai PAS kerana kecewa, tidak menjadi menteri lagi. Tiba-tiba mereka dahulu yang dikatakan curi duit rakyat Kelantan berpuluh juta, diangkat menjadi pimpinan. Silap besar. Saya tidak pasti pengundi Nenggiri undi kerajaan perpaduan kerana mereka dapat melihat kebaikan dari segi ekonomi yang dilakukan kerajaan. Bercakap soal ekonomi dengan fakta dan data-datanya di infografik bukan mudah difahami. Saya rasa keberkesanan bila BN khasnya memilih untuk melakukan personal touch di sana. Tiada maki hamun dalam ceramah, dan jika berceramah hanya dalam kelompok 10 orang sahaja. Menerangkan agenda kerajaan perpaduan secara dekat. Bagi saya, ini faktor utama kejayaan BN dan tahniah juga parti-parti komponen seperti PKR. Sewaktu di pejabat cabang PKR Gua Musang, pimpinan kecil yang hadir bertungkus lumus memastikan 2.000 ahli di sana keluar mengundi. Akhir kata BNPH berjaya menghantar PAS ke dalam Gua Musang. Bagi saya, perlahan-lahan rakyat sudah mula nampak kejayaan kerajaan perpaduan. Malah fitnah kepada DAP bolehlah dianggap overkill untuk kempen pembangkang. Harap orang Melayu buka mata. Jangan terpedaya dengan penglipur lara lebay politik. Bercakap berdegah-degang, tapi ibarat NATO. No action, talk only. Saya ingin mengucapkan secara peribadi kepada Ashraf Wajdi yang saya anggap nadi kejayaan BN di Nenggiri selain faktor calon yang sesuai di sana. Sanggup berkampung demi memastikan Nenggiri berjaya ditawan. Itulah Tan Sri, punca Tan Sri lah. Punca Tan Sri pakai LV lah paskala netizen Perli Anwar Musa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah kekalahan PRK Dun Nenggiri kali ini yang paling teruk dalam sejarah PRK disebabkan oleh kelemahan Tan Sri Anwar Musa? Ada netizen yang menulis, itulah Tan Sri. Punca Tan Sri pakai LV lah, paskalah. Netizen memerli. Dipetik daripada Harapan Daily. Susulan keputusan pilihan rakyat kecil PRK semalam yang berpihak kepada kerajaan perpaduan, nampaknya Tan Sri Anwar Musa kini menjadi sasaran usikan dan sindiran pengguna media sosial. Mereka mungkin membalas belum ini Anwar Musa di dalam hantaran-hantaran beliau dan dalam kenyataan-kenyataan beliau seperti sombong mengatakan, wah, Ambo dah terkenal, masyur katanya. Dia masyur di Malaya kata beliau. Tetapi dia tidak sedar bahawa tindakannya itu kini mendapat perhatian semula oleh daripada netizen dan kini netizen pula memerli. Itulah Tan Sri. Punca Tan Sri pakai LV lah, paskalah netizen Perli Anwar Musa. Anwar Musa boleh dikatakan watak utama yang memeriahkan kempen PRK kerana kontroversi jenama mewah yang digayakannya
ketika bertemu penduduk kampung. Di Facebook, pengguna membanjiri akaun resmi pemimpin PAS itu dengan mengaitkan kekalahan pembangkang disebabkan kesombongan Anwar Musa. Mereka antara lain mengatakan, kerana Anwar Musa lah calon bersatu yang sanggup keluar daripada parti PAS kalah di Nenggiri. Ada juga yang kata, itulah calon parti bersatu adalah calon terjun, calon yang hanya bidan terjun, yang mana sanggup meninggalkan parti PAS, isi borang semata-mata mahu jadi calon. Beliau kini, yaitu Anwar Musa kini digelar sebagai Ustadz LV gara-gara pakaiannya ketika bertemu orang asli di Nenggiri baru-baru ini. Itulah Tan Sri, punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah. Kalau Tan Sri pakai baju pagoda dengan seluar Yankee dan berselipar Jepun, barulah nampak berjiwa rakyat, kata seorang netizen. Satu lagi Tan Sri, lain kali janganlah bagi Maggie, bagilah beg LV, bagi beg seorang satu, baru cun, syuknya jadi bangsa LV, sindir Nizam. Ustadz LV sudah buat ucapan, N43 bijak memilih. Suara pembangkang perlu di Dewan Undangan Negeri, membawa suara rakyat. Jangan asik tukar kereta je, exco. Baru 3 kerusi takkan dah tak boleh tahan. Kuasa rakyat kena dengar, komen pula Muhammad Ismail. Pada masa sama, rata-rata menasihatkan agar PAS berhenti memburukkan parti lain yang bertujuan membunuh imej pihak lawan dalam ceramah-ceramah kempen mereka. Mereka menganggap pembangkang sudah terlebih mengata UMNO, sehingga tertelan kahak sendiri. Mereka juga yakin kekalahan PAS bersatu di kerusi tersebut kerana kesilapan mereka sendiri yang bermain dengan fitnah. Terima kasih kena bantu burukkan UMNO. Rakyat bosan politik buruk memburuk, bunuh membunuh persepsi lawan. Berpolitik biar profesional, lawan prestasi, lawan merit. Bukankah orang Pak Kijo sendiri tak poven, tak guna? Rakyat Nenggiri tahu siapa yang boleh harap buat kerja bela nasib mereka, kata Abdur Rahim. Sekian untuk kali ini. Sah Awi YB Baharu Nenggiri, Barisan Nasional kembali bergaya, PAS tersungkur teruk. Sekian dulu, kita jumpa lagi.